Okey, suatu spring dipanjangkan sebanyak 4.5 cm. Apabila daya 9 Newton dikenakan kepadanya. Okey, berapakah pemanjangan spring apabila daya 36 Newton dikenakan? So apa-apa hal kita cari dia punya pemalas spring. Okey, apa formula nak kira pemalas spring? Respon. Formula nak kira pemalas spring. F sama dengan KX. Ya, betul. F sama dengan KX. So kamu nak cari pemalas spring K sama dengan F per X. Jadi F dia kata apa ni? Suatu spring dipanjangkan sebanyak 4.5 cm. So 4.5 cm tu adalah pemanjangan lah X. Apabila daya 9 Newton dikenakan. Jadi 9 Newton bahagi dengan 4.5 cm dapatlah berapa? Tekan kalkulator 9 bahagi 4.5. Cuba tekan kalkulator kat sini. Berapa 9 Newton bahagi 4? 2. 2. Okey. So kat sini 2. Okey, apa unit dia? Respon. Eh, 9 bahagi 4.5 2 ke? Oh, 9 bahagi 4.5 2 Oh, betul lah ya. Okey, apa unit dia? Respon. Sekejap cikgu ambil kalkulator sekejap. Okey, 2. Apa unit dia? Respon. Unit dia adalah Newton, sentimeter, negatif. -1. Oh, 2 Kenapa dalam buku ni kata 9 bahagi 4.5, jawapan dia 4.5? Silap Okey, so jadi inilah jawapan dia. So dah dapat pemalas spring. Jadi spring yang sama. Okey, dia buat daya 36 Newton pula. So berapa pula dia punya pemanjangan dia? Jadi sama jugalah formula dia. F sama dengan KX. Okey, dia tanya X kan pemanjangan. Jadi X sama dengan F per K. Okey, X sama dengan F per K. Jadi F berapa F? 36 Newton. And then bahagi dengan ni pemalas spring ni yang tadi ni 2 Newton sentimeter negatif 1 ni. Okey, so 36 bahagi 2. Berapa respon? 18. 18. Okey, 18. Okey, sekarang ni apa unit dia ni? Ni Newton ni boleh potong bawah dengan atas boleh potong. So yang tinggal apa? Sentimeter. cm. cm. So jawapannya adalah 18 cm. Okey, boleh ke ni? Ingat lagi formula ni. Okey, next. Nombor 6 pula. Okey, suatu spring dengan panjang asal dia 15 cm. Termampat sebanyak 2.5 cm apabila beban 2 Newton diletakkan di atasnya. Okey, berapakah panjang spring apabila beban 6 Newton diletakkan di atasnya? Okey, maksudnya panjang asal spring 15 cm lah. Okey, bila letak beban, okey ni spring, okey bila dia letak beban, dia dimampatkan sebanyak 2.5 cm. So 2.5 cm tu adalah mampatan. So bila dia mampatan dia adalah X. Apabila dia letakkan beban 2 Newton. Okey. So cari pemalas spring je. Nak cari pemalas spring macam mana? K sama dengan F per X. So F 2 Newton
bahagi dengan mampatan 2.5 cm. Bahagi, okey, 2 bahagi 2.5 berapa? Respon. 0.8. 0.8 Jadi 0.8 Newton sentimeter negatif 1. Okey, sekarang ni dah tahu pemalas spring, kita bolehlah selesaikan masalah yang lagi satu tu. Masalah yang lagi satu tu apa? Apabila, okey, berapakah panjang spring apabila beban 6 Newton pula diletakkan? Dia buat 6 Newton pula. Okey, so berapa pula dia punya mampatan dia? Jadi nak kira mampatan, okey, so formula tadi F sama dengan KX. So nak cari mampatan adalah X. So X sama dengan F per K. So F tadi apa tadi F? 6 Newton Okey, 6 Newton bahagi dengan pemalas spring 0.8 Newton sentimeter negatif 1. Dapat berapa? 6 bahagi 0.8. 7.5. Okey, 7.5. Ni boleh potong Newton bawah, atas dengan bawah. So jawapan ni adalah sentimeter. Ni adalah mampatan mampatan. Soalan tanya mampatan ke? Tak, dia tanya berapakah panjang spring apabila beban tu diletakkan di atasnya. Okey. So, berapa? Tadi panjang asal spring. Okey. Panjang asal spring berapa? 15. Okey, 15 cm. So kalau dimampatkan sekejap lupa kat sini lah. Okey. Panjang asal spring 15 cm. So bila dimampatkan dia letak beban berapa? Dia beban 6 Newton. Okey, so sekarang ni berapa panjang spring apabila beban ni diletakkan di sini, 6 Newton ni. So berapa panjang spring ni? Dia makin pendek, betul tak? Okey, berapa kelas? Dah tahu kan panjang asal 15 cm. Okey, jadi diletakkan beban 6 Newton, berapa panjang spring yang akhir tu? 7.5. Bukan, 7.5 cm tu mampatan. Mampatan tu yang mana? Kau confuse mampatan tu yang mana? Mana mampatan? Mampatan tu yang ini. Yang ni yang bahagian ni inilah bahagian mampatan Inilah bahagian dimampatkan. Inilah mampatan. Faham tak? Iaitu 15 cm tolak berapa dapat mampatan dia 7.5 cm. 22.5. 7.5. 7.5. Okey. So kat sini okey kejap 15. Okey. So itulah jawapannya. Jadi bila panjang asal dia 15 cm, okey, letak barang kat atas tu, spring tu makin lama makin pendek. Maksudnya dah letak beban, mesti dah jadi pendek kan. So berapa panjang yang dah jadi pendek ni? Yang kamu cari tadi tu mampatan 7.5 cm. Ni lah bahagian mampatan ni yang X ni. Jadi 15 tolak berapa? Okey, dapat 7.5. So 15. So nak cari 15 tolak berapa ni? Dapat 7.5 ni. So jawapannya adalah 7.5 cm. Okey, 7.5 cm. So itulah panjang akhir spring iaitu 7.5 cm. Okey? Faham tak ni? Respon. Faham. Faham. So kamu jangan confuse mampatan tu apa?
Mampatan tu bukan yang spring yang dah jadi, yang bahagian yang jadi pendek ni, tak. Mampatan tu yang ni, yang bahagian yang atas ni setelah diletakkan beban ni. Okay. So kalau kamu tengok macam ni kan. Kalau dia tanya panjang, berapakah panjang akhir spring setelah diletakkan beban. Kalau soalan tanya macam tu, jadi 15 cm tolak dengan mampatan. Mana tadi? Ni 15 cm tolak dengan mampatan 7.5 cm. Dapatlah yang bawah ni, iaitu 7.5 cm. Dapatlah yang bawah ni. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, last soalan nombor 7 pula. Okey, suatu spring termampat sebanyak 3 cm apabila beban 15 Newton diletakkan di atasnya. Berapakah mampatan spring jika beban 30 Newton ditambahkan di atas beban 15 Newton pula? Okey. So soalan ni kalau letak, okey ni spring, dia letak beban 15 Newton, dia punya mampatan dia tu, yang bahagian ni lah, yang bahagian X ni. Okey, mampatan dia adalah 3 cm. Telah dipendekkan sebanyak 3 cm kan, telah dimampatkan sebanyak 3 cm. Okey. So apa-apa hal cari pemalas spring dia. Okey, apa formula nak kira pemalas spring? F sama dengan K per X. K sama dengan F per X kan. Okey, so F 15 Newton bahagi dengan 3 cm. So dapatlah 5 Newton centimeter negatif 1. So ni adalah pemalas spring dia. Okey. Soalan tanya pula, kalaulah berapa pula mampatan spring? So mampatan tu X lah ya, cari X. Jika beban 30 Newton ditambahkan di atas beban 15 Newton. Kalau macam ni berapa beban dia dah? 30 Newton tambah 15 Newton. Ya, dia dah jadi 45 Newton kan. Dah jadi dah 45 Newton. So kalau 45 Newton berapakah mampatan dia? Jadi samalah formula dia. F sama dengan K per X. Okay, F sama dengan F sama K per X pula. F sama dengan KX. So nak cari X, F per K. So F dah jadi beban kan 45 Newton bahagi dengan spring yang sama juga kan. So pemalas spring dia sama, iaitu 5 Newton centimeter negatif 1. Okey, dapat berapa? 45 bahagi 5. 9. Ni potong Newton. So tinggallah unit dia apa, respon? Unit dia 9 cm. Ya, 9 cm. Okey, so inilah jawapan dia. Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey, next kita pergi ni pula. Mana ke? Okey, ni Okey, hari tu cikgu dah ajarkan cara nak tahu spring keras dengan spring lembut. Apa? Macam nak tahu spring dia keras? Respon. Spring keras kalau spring tu panjang ke pendek? Pendek. Ya, spring pendek. Lepas tu dawai dia tebal ke nipis? Tebal. Ya, dawai. Okey, dawai tebal. Maksud dawai tebal ni maksudnya diameter dawai dia besar. Okey, besar. Lagi satu, dia punya gegelung dia tu. Ni gegelung kan. Gegelung, diameter gegelung besar ke kecil? Kecil. Ya, kecil diameter gegelung kecil. Okay, ni 3 faktor. Okey, ada lagi satu faktor nak jadikan spring tu keras. Okey, kita boleh jadikan spring tu keras dari segi susunan, iaitu susun secara selari. Kalau kamu susun spring tu secara selari, jadi sistem spring ni adalah kategori keras. So keraslah spring ni kalau nak buat keras kan, pasang spring tu secara selari. So dia akan lebih keras. Tapi kalau kamu susun spring secara sesiri,
Dia tak adalah keras sangat. Dia kurang keras. Okey. Ni boleh faham tak ni? Boleh kan? Boleh. 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 Okey, next. Ni dah buat ke contoh 47 ni? Dah buat ke belum ini? Cikgu tak ingat. Dah ke? Dah buat. Dah buat. Yang belum apa? Contoh 48 ni dah ke? Oh ni dah kan? Tenaga kubat yang kenyal ni. Dah kan? Apa Dah. formula nak kira tenaga kubat yang kenyal? 1/2 E sama F. dengan 1/2 Fx. E sama dengan 1/2 Fx. Maksudnya ada daya dengan ada pemanjangan spring ataupun mampatan spring. Tapi kalau misalnya dalam soalan tu tak ada daya, dia ada bagi pemalas spring sahaja, dia ada bagi pemalas spring pun boleh kira juga tenaga kubat yang kenyal. So dia akan jadi formula macam mana ni? 1/2. Okey. F formula dia apa? F sama dengan Kx kan? So F sama dengan Kx. Lepas tu ni X. So apa formula ni? 1/2 K X kuasa 2. So ini pun salah satu formula nak kira tenaga keupayaan kenyal. Kalau soalan tu bagi pemalas spring. Kalau soalan tu bagi daya dengan pemanjangan ataupun ni apa ni mampatan kan? Pakai formula ni. So ada dua jenis formula lah nak kira tenaga keupayaan kenyal. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Kejap, soalan ni cikgu nak tanya. Mana bahagian mampatan? Respon. Mana bahagian mampatan? Siapa nak conteng kat atas ni? Mana bahagian mampatan? Adakah ni 20 cm ni panjang asal spring. 16 cm ni panjang akhir spring setelah diletakkan beban. Okey, mana mampatan dia? Apakah mampatan spring ini? Respon. Berapa mampatan dia? Tak pernah cikgu tuliskan. Kiralah berapa mampatan spring ni? 4 cm. 4 cm. 4 cm. So bahagian mampatan yang mana? Yang ini Yang ini bahagian ni lah mampatan, okey. Ni panjang asal, ni panjang akhir. Bahagian ni lah mampatan dia. Jangan confuse tau. 16 cm ni bukan mampatan. 16 cm tu panjang akhir. Okey. Okey, next. Dah, last soalan 49. Okey. Okey, yang ini kena masuk tajuk ni. Okey, kejap Cikgu nak kira ni mana ke? Oh ni Okey. So kita akan belajar susunan spring. Okey, ni adalah spring asal. Okey, ini adalah spring asal tanpa beban tak ada beban. Okey, kemudian spring asal ni kita letak beban 10 Newton. Tengok-tengok dia memanjang sebanyak 5 cm. So 5 cm tu adalah apa? Mewakili pemanjangan. Ataupun apa simbol untuk pemanjangan? Respon. X. Pemanjangan X. Okey. Okey, apa jadi kalau spring yang sama, dua jenis spring yang sama, maksudnya pemalar dia sama, kita buat secara gantungkan dia ni, dua macam ni. Ni kalau gantung macam ni kita panggil dia sesiri disusun secara sesiri. Lepas tu ni beban dia 10 Newton. Berapa pemanjangan dia? Okey, tadi kamu dah tahu kalau spring gantung dengan 10 Newton, pemanjangan dia 5 cm. Jadi kat sini, spring yang ini, yang atas ni, dia akan merasa 10 Newton juga Spring yang bawah ni pun dia akan merasa 10 Newton juga. Jadi sebab itulah spring yang atas ni pemanjangan dia 5 cm. Yang bawah pun pemanjangan dia 5 cm. Jadi jumlah pemanjangannya adalah berapa jumlah pemanjangan dia? 10. Ya, jumlah pemanjangan dia 10 cm. Macam tu Okey, kalau last spring tu disusun secara selari pula. Macam ni. Ni kita panggil selari. Okey, so beban ni
akan dikongsi oleh spring yang kiri dengan yang kanan. So bila dikongsi dua, jadi pemanjangan dia pun akan daripada 5 cm ni, sebab dia kongsi beban kan, jadi pemanjangannya akan jadi half. Maksudnya kalau jadi half jadi setengah, daripada 5 cm jadi setengah 2.5 cm. Sebab jadi formula ni adalah tengok bawah ni. Okey. So kalau spring yang disusun secara sesiri, ni sesiri. Formulanya adalah pemanjangannya adalah 2x. Maksudnya 2x lah ya. Ni x. Yang ni pun x. 2x. Faham tak ni? Faham ke? Faham. So, Faham. Faham. So kalau pemanjangan dia ni, pemanjangan kat sini 5 cm. So yang ni pun 5 cm. Tu yang dapat. So jumlah pemanjangan ni adalah 10 cm. Jumlah pemanjangan dia 10 cm. So formula dia 2x lah ya. 2 darab 5, 10. Tu kalau 2 spring. Kalau cikgu buat lagi 3 spring. Berapa kelas? Ni x. Yang ni pun x. So jadi berapa ni? Jumlah pemanjangan dia? 3x. 15. 15. 5 cm juga. So jumlah pemanjangan dia 15 cm. Dia jadilah 3x. Tengoklah bilangan spring yang digantung Okey. Itu kalau sesiri. Okey, kalau selari dia kan share beban, dia kongsi beban. Jadi kan pemanjangan tu akan jadi setengah. Sebab tu formula dia x per 2. Okey, maksudnya kalau pemanjangan spring tu kamu dah tahu dia 5 cm. Tapi sebabkan dipasang secara selari kiri dan kanan ni, jadi 5 bahagi 2 dapat berapa? 2.5 cm. Sebab tu pemanjangan dia 2.5 cm. Kalau cikgu tambah lagi 3, macam mana? Kalau tambah lagi 3 spring secara selari, tu X per 3. dia akan jadi x per 3 pula Jadi x per 3. So 5 bahagi 3 berapa? Respon. 1.66. 1.66 cm kan. Jadilah 1.66 cm. So dia tengoklah bilangan spring itu. Okey, so bila dah faham. Okey, nak try buat soalan Okey, ni. Satu spring akan memanjang sebanyak 6 cm apabila digantung dengan beban 5 Newton. Maksudnya spring, kan kita spring ni, okey. Bila kita gantung dengan beban 5 Newton, lepas tu pemanjangan dia bagi ni 6 cm. 6 cm, okey. Sekarang ni, tengok spring tu susun macam mana. Okey, kamu tengok dulu beban 5 Newton. Okey, so beban dia 5 Newton. Okey, sekarang ni mana yang single? Yang satu spring je. Ni dia pasang 3 spring selari, ni pun 2 spring selari. Mana yang single? Respon. Atas ke tengah ke bawah? Tengah. Tengah. So kalau tengah ni single, jadi yang kat tengah ni dia akan sama macam yang ni lah, yang spring yang digantung 5 Newton tu. Jadi pemanjangan kat sini adalah 6 cm. Okey, kat sini 6 cm lah, okey, pemanjangan dia. 6 cm. Okey. Lepas tu yang share pula. Okey, kita tengok yang share pula. Okey, kamu dah tahu dah kalau beban 5 Newton, satu spring tu akan 6 cm. Okey, sekarang ni dia share 3, ada 3 spring selari. So dia akan jadi apa tadi? Adakah kena bahagi? Bahagi. Ya, kena bahagi. So 6 cm bahagi berapa ni? Ada berapa spring? 3. 3. So dapat berapa? 2. 2 cm. So pemanjangan yang kat sini adalah 2 cm. Okey. So dah settle lah ya pemanjangan yang atas, tengah. Okey, kita tengok yang bawah pula.
Berapa pula spring kat sini memanjang? Okey. So kat sini dia pasang selari. Ada 2 spring. Kamu tahu kalau satu spring gantung dengan 5 Newton 6 cm kan? Okey, so kalau ada 2 spring kat sini, jadi 6 cm buat apa ni? Bahagi 2. Yang ni bahagi 2 dapat berapa? 3 cm. 3. So pemanjangan kat sini 3 cm. Okey, so settle lah ya pemanjangan spring bahagian atas, tengah, bawah. Jadi soalan tanya apa? Berapakah jumlah pemanjangan spring tersebut? Berapa jumlah pemanjangan dia? Respon. 11. Ya, 11. jumlah pemanjangannya adalah 2 tambah 6, 8. 8 tambah 3, 11. So 11 cm lah. Macam tu je. Faham tak? Senang kan? Senang tak? Senang ke? Okay, senang. Okay, senang je. Okay, next. Kalau lah soalan okay, macam ni kan. Okay, ni dah tahu tadi pemanjangan kat sini 2 cm. Yang tengah ni 6 cm. Yang apa ni, yang bawah tadi 3 cm. Okay, tadi soalan tadi dia tanya, kita tengok balik dia tanya jumlah pemanjangan. Dia nak tanya jumlah pemanjangan lah, X. Apa beza dengan soalan ni? Soalan ni dia tak tanya jumlah pemanjangan. Dia tanya apa? Jumlah. Baca jumlah apa ni? Jumlah panjang. Panjang. Jumlah panjang. Yang tadi tu yang 11 cm tu jumlah pemanjangan. Sekarang ni jumlah panjang. Macam nak kira jumlah panjang? Kamu kena kira panjang setiap spring tu tambah dengan pemanjangan. Okay, dia kata panjang asal spring berapa? Panjang asal spring 5 cm kan? Okay, so panjang asal spring kita start daripada atas Jadi yang atas ni panjang asal spring ni kat sini semua 5 cm Ni 5 cm. Betul ke 5 cm? 5 cm. Yang atas ni 5 cm, yang tengah ni 5 cm. Okey, yang bawah pun 5 cm. Ni panjang asal spring. So setelah berlaku pemanjangan ni yang jadi ni 2 cm. Okey, setelah berlaku pemanjangan ni yang 6 cm. Ni yang bawah ni setelah berlaku pemanjangan ni lah 3 cm. Jadi semuanya berapa jumlah panjang? Tadi yang ni panjang asal 5 cm. Dah tambah dengan pemanjangan 2 cm. So total sini berapa? 7 cm. Yang ni panjang asal 5 cm. Lepas tu pemanjangan sini 6 cm. So kat sini berapa ni? 5 tambah 6, 11 cm. Okay, ni pula yang bawah pula. Yang section bawah ni pula. Okay, ni 5 cm. Panjang asal. Bila dia dah berlaku pemanjangan 3 cm. So berapa? 5 tambah 3. 8. So berapakah jumlah panjang dia? 7 26. 11 tambah 8 berapa? 26. 26. Ya 20? 26 So dapatlah 26 cm. Itulah jumlah panjang spring. Maksudnya kamu kena tambah dengan panjang asal setiap spring. Tapi panjang asal di bahagian atas, di bahagian panjang asal di bahagian atas, di bahagian tengah dan di bahagian bawah. Macam itulah. Okay, next. Ni pula. Okay, dia kata suatu spring mengalami pemanjangan Kx lah 6 cm apabila digantungkan dengan beban 10 Newton. Maksudnya kalau spring, lepas tu ada beban 10 Newton, okay, pemanjangan dia tu adalah 6 cm. Okay, kita tengok kat sini. Nak senang kita buat section section okay, ni atas, section bawah. Okay, yang mana yang solo? Yang solo. Yang single. Mana single? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Single. So pemanjangan dia 6 cm. Okay, yang atas ni pula berapa pemanjangan dia kat sini? Ni selari ni 3 spring. So pemanjangan 6 cm kena buat apa? Respon. Bahagi 3. Bahagi. Dapat apa? 2 cm. Kena bagi 3 2 kan? Okey, 2 cm. Jadi berapakah jumlah pemanjangannya? Dia tanya jumlah pemanjangan Dia tak tanya jumlah panjang spring. Dia tanya pemanjangan je. So berapa pemanjangan? Respon. 8 cm. Ya, yang ni 2 cm tambah 6 cm dapatlah 8 cm. Senang tak yang ni? Senang.
Senang. Alah, dah last 5 minit lah. Nanti cikgu bagi link baru Okey ni, satu spring mengalami pemanjangan 2 cm apabila beban 5 Newton digantungkan. Tapi kat sini perasan tak? Ini beban dia 10 Newton. Ini 5 Newton. So kamu kena fikir logik. Kalau 5 Newton, pemanjangan dia 2 cm. Kalau 10 Newton, berapa